separuh bangun tak kira Yang Amat. Yang Amat Kelana Jaya, dan saya melihat tak ada lagi bangun. Ya, Amat Kelana Jaya dulu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kalau dibenarkan Tuan Pengerusi, saya nak clarify sedikit. Walaupun saya akan menimbulkan perkara dasar, saya juga akan memberi fokus kepada fasa-fasa terperinci. Jika dibenarkan, sepatutnya fasa ni di committee stage, tapi dia gabungan dua perkara. Ya, tapi fasa terperinci dibuat dalam jawatan kuasa. Ya, okey. Kalau begitu, saya akan fokus pada dasar dulu. You have to stick to the standing order. Okey. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, terima kasih memberi peluang bagi saya untuk berucap dan berbahas mengenai Rang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2014. Tuan Speaker, saya ingin bermula dengan menyentuh perkara tentang cukai pendapatan dan GST. Yang Amat Berhormat Pekan selaku Menteri Kewangan dalam penyampaian bajet 2015 pada permulaan sesi Parlimen ini telah memberitahu Dewan ini bahawa pembayar cukai pendapatan iaitu pembayar cukai pendapatan peribadi akan menikmati potongan 1% ke 3% cukai. Ini adalah jelas sebab dia dalam poin nombor 70 teks ucapan bajet beliau. Rang undang-undang di depan kita, Tuan Speaker, bila kita perhatikan, dia tidak menyokong secara substantif apa yang dikatakan oleh beliau. Kita fokus kepada isu jadual satu Akta Cukai Pendapatan yang baru. Dia menunjukkan dengan jelas potongan kadar cukai adalah di antara 0.5% ke 1% saja. Oleh itu, poin yang saya nak buat adalah pendek, tapi perlu dapat penjelasan daripada Menteri, ialah Menteri perlu memberi penjelasan benar mengenai perkara ini, sama ada statement YAB Pekan mungkin atau tidak telah mengelirukan Dewan ini. Niat tak ada niat, itu soalan lain. Ya? Jadi Tuan Speaker, konteks potongan kadar cukai ini sebanyak 0.5% ke 1% adalah berkaitan dengan isu GST. Pindaan yang terdapat di dalam jadual 1 ni nampaknya adalah satu percubaan Kerajaan Barisan Nasional untuk menonjolkan satu rancangan dengan izin a tax set off di antara 6% GST dan potongan cukai pendapatan 0.5% ke 1%. Potongan cukai ini dibesar-besarkan oleh YB Pekan sebagai potongan 1% hingga 3%. Saya rasa dalam fikiran saya tahu macam mana YB Pekan boleh tambah 2% lagi ke potongan itu sampai ke tahap 3%. Tetapi saya minta jugalah, kalau boleh, Menteri memberi perkiraan yang lebih jelas dengan breakdown yang betul, bagaimana dia boleh dapat 3% ini. Pokoknya, dalam jadual 1, majoriti besar dalam fikiran saya, 90% pembayar-pembayar cukai pendapatan hanya akan menikmati potongan 1% saja. Ya Amat, sebentar ada permakluman Ya Amat. Ya. Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah menerima dan membenarkan permohonan daripada pihak kerajaan supaya rang undang-undang berikut dibahas dan diputuskan pada hari Khamis 27 November 2014 seperti berikut. DR 31/2014 rang undang-undang Malaysian Airline System Berhad dalam kurungan pentadbiran 2014. DR 28/2014 Rang Undang-Undang Kawalan Bekalan Pindaan 2014 dan DR 23/2014 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen Saraan dalam kurungan Pindaan 2014. Sekian. Ya, sila sambung Ya Amat. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi isu yang saya nak repeat sedikit ya, bagi konteks sebenarnya. Tuan Speaker, konteks potongan kadar cukai ini ialah isu GST. Ya, seperti yang saya kata tadi, ini adalah satu percubaan tax set off di antara 6% GST, 6% GST dan 0.5% ke 1% cukai pendapatan. Yang penting ialah YB Pekan ataupun Menteri ataupun Timbalan Menteri pada hari ini memberi penjelasan penuh bagaimana dia boleh kira sampai 3% ni. Ya?
Pokoknya bagi perkiraan kita, majoriti besar, 90% pembayar-pembayar cukai pendapatan hanya menikmati potongan 1% saja. Tetapi 100% pembayar cukai dan semua ahli keluarga dia, bayi ataupun dia punya nenek, semua kena bayar cukai tambahan GST 6%. Dalam perkiraan saya, tidak sampai 1% pun pembayar cukai akan menikmati potongan 3% yang YAB Pekan dah tekankan tadi. Ya, Tuan Speaker, itu adalah isu dasar. Yang isu-isu lain saya akan bawa pada committee stage. Terima kasih. Ya, Muhammad Jasin. Terima kasih Tan Sri Dr. Ini Ketua. Saya ringkas saja.